Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tachahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini kita kembali dengan satu topik yang penting ini ya. Ini topik yang perlu ada perbincangan dan ada pemahaman untuk rakyat dari segi teorinya, dari segi praktikal dan dari segi logik ataupun dari segi undang-undang. Perkara ini seperti mana rakyat sedia maklum, kebelakangan ini banyak kes-kes yang cabar di mahkamah untuk keluar daripada Islam. Ya, perkara ini perlu kita titik berat dan perlu kita ambil perhatian sepenuh hati. Sebab bila kita melihat perkara-perkara begini banyak terjadi di negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Kebanyakanlah kes-kes daripada situ. Ya, apa yang saya nak bangkitkan, nasihat dan pendapat peribadi saya berkaitan dengan isu-isu begini. Bila kita lihat, ya, bila orang nak keluar agama Islam dengan sesuka hati, masuk keluar, lepas cerai dia boleh keluar agama. Agama Islam bukan kedai runcit. Agama Islam ini bukan masuk keluar sesuka hati dan sewena-wenanya kita gunakan logik akal untuk membahas. Ya, sebenarnya kita ada Al-Quran untuk berbahas. Juga guna akal fikiran, kita akan jahanam. Pasal itu Al-Quran diturunkan selepas 10 tahun. Ya, Nabi Muhammad membentuk akidah saja untuk 10 tahun, ya, membawa tauhid sahaja untuk 10 tahun. Selepas itu Al-Quran diturunkan kepada umat manusia untuk membaca, mengkaji dan memahami setiap sudut Al-Quran ini. Tetapi apa yang jadi hari ini, kerana cinta mereka masuk Islam, kerana harta mereka masuk Islam, lepas tu mereka mahu salahkan agama Islam. Ini bukan masalah agama Islam. Ini bukan masalah agama. Ini adalah masalah individual. Ya, sebab apa? Saya pun seorang mula, masa kita memeluk Islam, di situ sangat jelas yang menyatakan berkaitan dengan kita bersetuju dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk memeluk agama Islam ini dan kita menerima dengan rela hati. Sebab dalam Islam sendiri, tidak ada paksaan. Al-Baqarah 256 sungguh jelas Islam ini membentuk pemikiran umat. Tetapi bila kamu sendiri yang tak mencari, kamu sendiri yang tak ambil perhatian, kamu salahkan pihak itu, pihak ini, bila kamu sabitkan kesalahan begini, kamu nak keluar daripada agama Islam, kamu menyalahkan mahkamah. Kamu menyalahkan ini tidak keadilan. Tetapi benda ini sungguh jelas. Kamu pergi mana pun kamu tak boleh menang. Sebab ini perkara ini dijalankan mengikut undang-undang. Undang-undang syariah, undang-undang sivil. Pasal itu kita ada perjanjian. Kita ada, bila kita syahadah di mana-mana pejabat agama, kita cop jari sebagai kita menerima segalanya daripada undang-undang itu. Sebab kita menerima Islam. Ini kamu masuk kerana berkahwin, kerana bercinta. Ini tidak masalah sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini dipelbagai. Dia bukan satu sudut saja. Bukan daripada kajian, ada orang dapat daripada kajian, ada orang dapat daripada kebaikan orang Islam buat pada dia, ada orang dapat daripada perkahwinan ataupun cinta. Tetapi bila kamu nak keluar Islam, itu bukan masalah agama Islam, itu masalah diri kamu. Sebab kamu bukannya tak ada otak, kamu bukannya tidak waras. Sebab Al-Baqarah 256 pun dah menyatakan Islam tidak ada paksaan untuk siapa-siapa pun. Kalau kamu rasa benda ini boleh memberi satu kebaikan untuk kehidupan kamu, kamu memeluk Islam. Jika benda ini kamu bukannya, kalau begitu, kalau rakyat Malaysia lah katakanlah kita memaksa orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam, saya tengok majoriti dah Islam. Ataupun 100% kita akan jadi negara yang rakyatnya beragama Islam. Tetapi kita masih menghormati pegangan-pegangan orang lain. Agama-agama orang lain. Seperti mana Al-Nisah 86. Ya, kita umat Islam diajar untuk memberi penghormatan. Bila orang menghormati kita, kita kena lebih menghormati orang lain. Itu An-Nisah, ya, ayat 86 sungguh jelas untuk umat manusia. Tetapi bila berkaitan dengan individu, mereka tidak mematuhi Al-Quran, mereka membuat satu benda yang sesuka hati, tidak berlandaskan Al-Quran, itu bukan salah agama. Itu adalah salah diri sendiri. Yang begini, dia mau keluar itu salah diri sendiri. Dia tak boleh nak menuntut hak pada orang lain. Dia tak boleh menyalahkan agama Islam. Oh, kejam lah, tak adil lah. Siapa yang tak adil sekarang ini? Kalau mengikut Perlembagaan Persekutuan, perkara 3, agama rasmi adalah agama Islam. Dan di situ, kita ada setiap negeri, kita ada jabatan-jabatan agama Islam. Ya, di situ mereka memperjelaskan sebelum kamu membaca syahadah,
ya, mengambil syahadah di mana-mana pejabat, mereka akan jelaskan dengan begitu terperinci supaya tak ada kelaknya tidak jadi satu masalah besar. Tetapi bila adanya isu-isu begini, saya melihat komen-komen daripada netizen tidak memadai. Mereka seumpama menyatakan negara Islam ataupun kita ini umat Islam di Malaysia ini tidak berkemanusiaan, kita tidak berlaku adil dan pelbagai isu lagi. Dan ada juga menyatakan mengikut MA63 agama di Sabah Sarawak adalah bebas. Dia tidak dikatakan bebas. Kalau dikatakan bebas, apakah agama rasmi? Adakah atheist? Adakah Zionis? Adakah Kristian? Ataupun adakah Buddha ataupun Hindu? Kita perlu tahu juga, sebab bila kita lihat, bila agamanya dibebaskan dalam sesebuah negeri dan negara, kita boleh ambil satu contoh di negara Indonesia. Ya, mereka bebas agama. Anak bapa Hindu, mak Buddha. Anak jadi atheist. Ya, bapa Islam, mak Hindu. Ya, anak jadi Bahai. Ya, bapa Kristian, mak Hindu, anak jadi Yahudi. Jadi Zionis. Itulah saya kata. Mesti kena ada pegangan. Ini kehidupan. Kita pun, rakyat umat Islam sendiri pun tidak memaksa. Kita diajar untuk berdakwah. Kalau kamu rasa apa yang saya bercakap, apa yang saya beritahu memberi manfaat, kamu ikut sahaja. Kalau tidak bermanfaat, kamu tak perlu ikut. Sebab bila kita beri pendapat, kita tidak paksa untuk orang menerima. Sebab Islam tidak mengajar begitu. Itu kalau individu yang membuat begitu, kamu charge individu tu, kamu tuduh individu tu dan kamu mainkan peranan atas tuduhan ini terhadap individu yang membuat begitu. Bukan terhadap agama Islam. Islam tidak diajar begitu. Kalau umat Islam satu dua yang buat salah, kamu tidak boleh hukum semua orang Islam ataupun umat Islam. Ini masalah. Contoh saya bagi tahu, ini adalah hukum sivil. Saya yang buat jenayah, bapa saya yang kena tangkap. Mana ada teori dia? Mana ada logik dia? Itulah, kalau seorang dua orang buat salah terhadap perkara ini, kamu menghukum orang-orang itu. Bukan menghukum pada keseluruhan orang yang tidak ada kaitan. Seperti mana kita lihat pasal penghinaan. Ya, Islam tidak menghajar penghinaan terhadap agama-agama lain, pegangan-pegangan lain. Tapi kalau individu itu yang menghina, memberi pendapat begitu, itu masalah individu. Itu ilmu dia. Dia yang menyatakan itu. Tapi sedangkan Al-Quran An-Nisa 86 telah menyatakan umat Islam tidak boleh memandang remeh-temeh ataupun memandang rendah kepada kepercayaan orang lain. Kita tidak diajar begitu. Tapi kalau dia buat, dan kita juga umat Islam diajar Al-Hujurat 13 pelbagai bangsa. Kita maksud dia harmoni lah. Harmoni. Kita pun diajar harmoni. Dan bila perkara-perkara ini diwujudkan, mereka itulah akan katakan terpaling dianiaya, terpaling tidak adil. Tapi bila kita rujuk balik borang-borang untuk masuk Islam ataupun convert pada Islam, sungguh jelas apa yang dinyatakan mengikut Al-Quran, mengikut landasan undang-undang dan mengikut perlembagaan persekutuan. Tidak ada paksaan di mana-mana pun. Dan dalam perlembagaan persekutuan pun kita tidak boleh dijadikan hamba abdi. Dan dalam perlembagaan persekutuan sendiri pun kita ada kebebasan agama. Tidak ada yang dikatakan tidak ada kebebasan agama, tetapi dibuat-buat begitu. Lepas tu dia sendiri tidak mahu mencari ilmu-ilmu agama. Hari ini kita dah moden. Kita bukan di zaman purba kuno. Hari ini semua di hujung jari. Niat tak niat je. Kalau kamu rasa boleh belajar, boleh belajar. Tidak ada masalah. Tetapi bila kamu sendiri tak nak ambil tahu bila convert Islam, kamu tak nak pelajari, lepas tu kamu salahkan pihak ini, dakwaan tak betul, dakwah Islam ni tak sampai. Ya, ini tak cukup, itu tak cukup. Itu masalah tu. Sebab sekarang hujung jari je. Kita boleh search apa-apa berkaitan dengan ilmu. Kalau tak pandai nak membaca, tengoklah video, takkan pekak. Kalau pekak, boleh minta pendapat dengan orang lain. Seperti mana saya kata, kebebasan beragama perkara 11 dalam perlembagaan. Tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agama sendiri, mengubuhkan dan menyenggara institusi-institusi bagi maksud agama dan khairat dan memperolehi dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbir mengikut undang-undang. Tidak ada masalah di sini. Dan perkara 11-1, tiap-tiap orang berhak mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 4, mengembangkannya. Ya, tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khasnya kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Sungguh jelas dekat sini perlembagaan telah menyatakan. Tapi kalau kamu tak faham, jangan buat andaian sendiri, menyalahkan semua pihak dan menuntut keadilan entah apa-apa. Sekian, terima kasih daripada saya Suman Siwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.